Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Malaysia Memilih. Hari ini kita bercerita mengenai bagaimana kempen-kempen pilihan raya diadakan secara tradisional dan juga secara konvensional. Tapi ini adalah pilihan raya umum digital di mana segala saluran maklumat tertumpu kepada apa yang berlaku di platform media sosial. Bagaimana ini telah mengubah cara-cara penganalisis politik untuk menentukan keputusan ataupun bagaimana masyarakat berfikir kerana ia cukup serabut dan juga cukup destruktif sekali dan juga mungkin memberikan peluang kepada ahli-ahli politik ataupun parti-parti politik untuk mengatur gerak mengikut ataupun mengaturkan strategi mengikut algoritma di social media itu ataupun di platform digital itu. Selain daripada itu, anda boleh juga berinteraksi bersama dengan kami. Sebelum 19 hari bulan nanti, kami ajukan soalan kepada anda. Adakah wajar ataupun calon PRU ke-15 di kawasan anda sudah isytihar harta? Anda boleh jawab ya, tidak ataupun tidak pasti di situ dengan hanya scan kod QR di hujung sana dan anda boleh berinteraksi bersama kami di undi.astroawani.com dan juga berinteraksi di media sosial kami. Saya ingin bercerita mengenai saya katakan tadi sebagai pilihan raya digital ini bersama saya di talian ialah Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy, merupakan penganalisis politik dan media sosial dari UiTM. Terima kasih Prof. Sarah kerana disudi bersama dengan kami. Tapi Dr. Sarah, sebelum saya memulakan diskusi kita, mungkin kita perhatikan bagaimanakah dapatan daripada Ilham Center contohnya berkenaan dengan sumber maklumat yang diberikan ataupun digunakan oleh pengguna-pengguna dan juga responden, di mana menerusi data yang dikongsikan oleh Ilham Center, kebanyakan mereka mengatakan bahawa 28% mengatakan bahawa sumber mereka ataupun sumber maklumat mereka datangnya daripada portal berita internet. 26% masih lagi tradisional mengatakan bahawa televisyen menjadi sumber maklumat mereka. 24.5% sumber mereka daripada Facebook, WhatsApp 3.8%, Twitter 4.3% dan juga Instagram 1.8%. Ini sumber-sumber maklumat di platform media sosial. Selain mereka tidak menafikan bahawa akhbar harian masih lagi memberikan dapatan kepada mereka untuk sumber maklumat mereka, tapi cuma 4.3%, ahli keluarga 3.5% dan rakan-rakan 3.1%. Daripada segi komposisi pengguna-pengguna media sosial di Malaysia, kalau dapat dikongsikan berdasarkan data suku pertama tahun 2022, ini adalah fakta dan juga maklumatnya di mana Facebook mempunyai 21.7 juta pengguna di Malaysia, Twitter sekitar 4.4 juta pengguna, Instagram 15.55 juta, TikTok 14.59 juta dan YouTube seramai 23.6 juta pengguna. Ini data-data yang berkaitan dengan mereka pengguna-pengguna yang berusia 18 tahun ke atas. Dr. Sarah, kalau dapat diberikan analisis awal mengenai perkara ini, angka-angka ini dan juga dengan mood dan juga kempen pilihan raya sekarang ini, mengapa ini adalah pilihan raya digital yang kita maksudkan, yang sebenar-benarnya kalau dibandingkan dengan dahulu? Saya rasa di dalam pilihan raya kali ini, penggunaan media sosial ini adalah lebih ke arah menunjukkan kreativiti masing-masing, ya, yang mana tidak pernah wujud di pilihan raya umum sebelum ini. Jadi walaupun kita lihat kempen secara tradisional iaitu ceramah dan poster itu masih memainkan satu peranan yang penting secara visual, tetapi untuk setengah golongan ini, digital ini, platform media sosial ini turut memainkan satu peranan yang penting apabila kita sudah memasuki hari ke-5 dengan calon-calon ini menggunakan platform-platform media sosialnya. Yang menjadikan lebih menarik adalah kreativiti mereka, ya, untuk membuat naikkan pelbagai video-video di dalam Facebook, di dalam WhatsApp dan TikTok. Seperti yang tadi dikongsikan, saya lihat mengikut peratus-peratus itu, penggunaan media sosial ini adalah terlalu tinggi untuk mereka mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti seseorang calon di sesuatu kawasan. Dan ada juga, ya, kalau kita tengok ada calon yang meletakkan kod QR dan juga poster elektronik, ya, untuk dikongsikan secara besar-besaran melalui aplikasi WhatsApp dan juga Facebook. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak dapat dielak, di mana sebelum ini dalam beberapa komentar saya ada menyentuh bahawa kalau pilihan raya 2008 itu adalah pilihan raya internet, 2013 adalah pilihan raya media sosial, 2018 pilihan raya Facebook, 2013 iaitu pilihan raya media sosial. Dan yang ini adalah lebih kepada
pilihan raya TikTok, di mana saya melihat penggunaan TikTok itu lebih menjadi banyak, lebih-lebih lagi untuk mereka mendekati generasi muda apabila undi 18 ini telah diaktifkan. Jadi di sini kita lihat bahawa hampir semua calon-calon ini menggunakan platform TikTok ini untuk mendekati generasi muda, khususnya golongan yang berumur 18 tahun yang bakal mengundi, dan kita melihat peratusan ini akan meningkat bersama dengan pengundi muda yang lain yang mana kita lihat di dalam 2008 500,000, 2013 1.3 juta, 2013 1.3 juta, 2018 adalah 6.1 juta, dan angka ini akan meningkat lebih daripada 10 juta kalau kita lihat pengundi muda dan juga pengundi kali pertama ini. Jadi ini adalah satu faktor yang kita tidak dapat elak, digital, sebab mengikut World Internet Statistic pun kita lihat bahawa penggunaan Facebook dan TikTok, WhatsApp adalah tertinggi di negara kita. Okey, Dr. Sarah, mungkin istilah orang kata kalau aku suka aku like, kalau tak suka aku swipe, itu perkara dan juga mesej yang sangat dominan pada ketika ini di platform TikTok. Ahli politik pun juga swipe juga dan juga like. Tapi antara kreativiti dan juga mesej yang disampaikan, sejauh mana keberkesanan itu kita fahami? Kerana dia dua perkara yang berbeza. Anda boleh kreatif di TikTok, tapi belum tentu dapat membeli kepercayaan dan juga undi para pengundi. Kerana itu satu perkara yang perlu dipisahkan antara keduanya. Dr. Sarah, bagaimana cerapan? Kerana kita perlu berlaku adil begini. Mungkin anda popular di TikTok ataupun di media sosial, tetapi mesej dan juga manifesto ataupun kepercayaan pengundi terhadap satu tokoh itu belum tentu diterjemahkan dengan kreativiti mereka di social media. Kadang-kadang kita boleh lihat itu diinterpretasikan dari segi viralnya dan juga hitsnya, sejauh manakah ia betul-betul memberikan penekanan yang begitu mendalam sehingga peringkat akan undi. Kita boleh mengambil contoh pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga calon Parlimen Pago umpamanya membuat TikTok swipe, iaitu lagu hip hop yang dipopularkan oleh penyanyi Singapura. Dan begitu juga kalau kita lihat di dalam 15 saat di dalam video itu yang menunjukkan logo PN dengan bersih, prihatin bersih dan stabil, mendapat 322 tanda suka like daripada netizen. Jadi kita melihat ini, kreativiti ini adalah satu perkara, dan satu lagi adalah cara ia diinterpretasikan, iaitu elemen-elemen kreativiti di sini yang kita dapat lihat itu yang mana kadang-kadang boleh mempengaruhi minda dan juga hati pengundi-pengundi muda di sini. Jadi kita kena bergerak sehaluan dengan perkembangan teknologi semasa, walaupun kita menekankan, kita lihat semua parti-parti politik mempunyai manifesto-manifesto masing-masing, tetapi bagaimana ia diinterpretasikan di dalam bentuk kreativiti untuk mempengaruhi mereka untuk mengundi sesuatu parti itu. Dan perkara ini adalah satu saya melihat di kebanyakan calon-calon yang menggunakan platform TikTok dan juga Facebook untuk menghasilkan video rangkaman untuk kempen harian mereka. Jadi satu lagi contoh kalau kita lihat yang Timbalan Pengurusi PN juga pernah meletakkan satu papan iklan berbunyi "Never Lost in Tambun", tidak pernah kalah di Tambun. Jadi bila rakyat pengundi tengok itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu yang tadi saya katakan bahawa walaupun kita sudah mempunyai impak pilihan raya internet ini sejak tahun 2008 sehingga sekarang, tetapi di dalam pilihan raya kali ini dia telah mewarnai platform-platform media sosial ini dengan pelbagai video kreativiti, pelbagai elemen-elemen yang boleh menarik perhatian pengundi-pengundi. Jadi saya percaya bahawa kita mempunyai pelbagai kategori dari segi penggunaan internet. Kita mempunyai golongan muda yang selalu arif berkaitan dengan Twitter, dan juga kita ada golongan kategori umur yang selalu akses Facebook, dan kita juga mempunyai general randomly yang semua orang menggunakan TikTok dan WhatsApp. Dan saya percaya bahawa secara tidak langsung ia sudah pasti akan memberikan impak untuk mempengaruhi mereka untuk mengundi siapa yang bakal membawa mesej yang terbaik.
Doktor, dalam satu perkara yang lain juga, pengguna media sosial sangat celik dengan apa yang berlaku dalam space media sosial itu. Mereka bukan lagi pandai dan juga tahu komen yang organik dan juga mana yang disponsor dan juga mana yang dibeli oleh parti-parti politik. Dan parti-parti politik sangat menyedari cara berkempen di platform digital. Malah kalau perbualan di platform media sosial tertentu, mereka dapat mengenal pasti siapakah pempengaruh yang sudah pun mengambil job daripada parti-parti politik ini, dan seolah-olah perkara itu mencetuskan satu perbualan yang baru. Justru dalam tempoh kempen ini, bagaimana sebenarnya kempen di media sosial tidak boleh dipukul rata kerana karakter dan juga space dan juga persekitaran media sosial itu sangat-sangat mudah untuk dihidup oleh pengguna-pengguna media sosial. Mungkin doktor dapat memberikan sedikit sebanyak tips untuk parti politik. Kadang-kadang cara itu dipukul rata dan juga pengguna media sosial tak percaya pun dengan mesej-mesej komunikasi yang cuba diambil mudah oleh parti-parti politik ini. Bagaimana kita memahami perkara itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, elemen kreatif itu memang mewarnai PRU15 kali ini, tetapi kadang-kadang elemen kreatif ini terdapat unsur-unsur elemen hasutan dan fitnah di situ. Kadang-kadang kita melihat ia tidak beretika pun, dan kadang-kadang kita melihat debatan media sosial ini, kadang-kadang kita melihat mereka ingin mencantat sesuatu fahaman, sesuatu idea, sesuatu manifesto itu, dan TikTok ini ataupun bahan yang digunakan untuk mereka, contohnya saya ambil TikTok ni, kadang-kadang perdebatan antara video-video TikTok juga berlaku. Jadi di sini saya percayakan bahawa ahli-ahli politik dan juga parti-parti politik perlulah menggunakan fakta dan juga figure untuk menampilkan sebarang informatif di dalam bentuk TikTok agar rakyat dapat membuat perbandingan yang baik dan bukannya berelemen yang berbentuk fitnah dan juga berbentuk hasutan yang mana kadang-kadang dia akan menjadikan satu sikap muak. Jadi rakyat kita di sini sudah melalui 3 fasa pemerintahan yang berbeza, dan kalau kita lihat perlumbaan platform media sosial ini, tidak kira TikTok, Facebook ataupun Twitter, dan mereka berlumba-lumba, dan kesemua parti-parti politik ini berlumba-lumba menggunakan kesemua segmen-segmen ini. Tetapi yang penting di sini adalah siapa yang mengeluarkan maklumat yang betul, sahih, dan pada masa yang sama maklumat yang tidak mengandungi elemen-elemen negatif yang berunsurkan fakta, berunsurkan figure. Jadi rakyat boleh membuat perbandingan ini. Jadi kita tidak mahu satu budaya politik yang menggunakan media sosial ini berlaku di mana semuanya berbentuk elemen negatif. Jadi ia juga bakal boleh mengundang satu sikap ketidakpercayaan terhadap bahan-bahan media sosial yang dilontarkan berhubung dengan kempen pilihan raya ini. Jadi apa yang saya sarankan di sini adalah, walaupun kita tahu perdebatan dan perlumbaan platform-platform media sosial ini berlaku, gunakan dengan cara yang terbaik. Elakkan perkara-perkara yang tidak beretika seperti berbentuk unsur fitnah, kerana rakyat bukan seperti dahulu. Mereka mampu bezakan jenis-jenis kempen mana yang bagus, parti politik mana yang sesuai mengeluarkan maklumat. Jadi kita jangan mengamalkan budaya itu. Kalau boleh, cuba elakkan, gunakan platform media sosial ni dalam keadaan satu agenda yang sihat, yang mana dapat melontarkan satu diskusi yang sihat berhubung dengan ujahan politik. Dr. Sarah, dalam masa 1 minit, kalau dilihat daripada angka-angka ini, Facebook 21.7 juta pengguna. Kalau dilihat angka YouTube itu 23.6 juta, TikTok 14.59, Instagram 15.5 juta, Twitter 4.4 juta. Kalau dilihat daripada segi angka sahaja, mungkin kita dah tahu dah siapa menang pilihan raya. Tapi ada yang kata juga bahawa pengguna-pengguna ini berbeza karakternya dan juga di platform-platform yang berbeza ini dikuasai oleh parti-parti juga yang berbeza. Sedikit analisis dalam masa 1 minit. Okey, kalau kita lihat dalam keadaan ni penggunaan media sosial ni, walaupun semua orang berdebat, berlumba-lumba menggunakan platform ini lebih sesuai kepada golongan generasi muda, pengundi-pengundi 18 dan juga pengundi atas pagar, terutamanya mereka yang berada di kawasan bandar. Tetapi mereka yang berada di kawasan luar bandar, pedalaman, faktor
kempen tradisional seperti poster dan juga ceramah-ceramah masih memainkan satu peranan yang penting. Jadi di sini setiap ahli-ahli politik dan juga parti-parti politik perlu memainkan peranan masing-masing untuk menimbangtara yang platform yang mana yang sesuai untuk digunakan untuk setiap golongan. Bukan semua golongan akan bersetuju dengan kandungan media sosial dan bukan semua kumpulan akan bersetuju dengan ceramah. Jadi ia bergantung kepada pendekatan masing-masing dan juga komposisi pengundi di sesuatu kawasan. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Sarashina Sami, merupakan penganalisis media sosial dan juga analisis politik dari UiTM kerana sudi bersama kami. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Dua rakan saya akan bersama dengan anda selepas ini dari Terengganu dan juga Pulau Pinang. Pulau Pinang kita nak cerita pasal kos sara hidup, kita cerita mengenai kos, cerita hal perumahan, itu selepas ini.